kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Berita terkini. Perlawanan di antara Johor Darul Takzim JDT menentang pasukan Kedah Darul Aman FC akan menyusul sebentar lagi. Mengulas perlawanan ini, Kedah Darul Aman FC mahu memburu keputusan yang positif apabila turun berdepan pendahulu Liga Super, Johor Darul Takzim JDT, pada aksi ke-21 Liga Super di Stadium Darul Aman malam ini. Pengendalinya Nafuzi Zain berkata, selepas skuadnya memperolehi kemenangan 2-1 pada aksi menentang Penang FC Selasa lalu, sang kenari kini sedia memberi fokus pada aksi lebih mencabar di laman sendiri, berdepan skuad Harimau Selatan. Sudah pasti kami mahu teruskan fokus kami, selepas mengumpul 5 kemenangan berturut-turut dalam aksi Liga Super sebelum ini. Malah, kami juga rasa teruja untuk berdepan JDT sekali lagi, dan kami mahu menunjukkan yang kami boleh untuk berdepan dengan pasukan JDT ini. Kami sedar ini satu cabaran besar. Tugas berat apabila kami perlu hadapi pendahulu Liga Super. Namun sebagai tuan rumah, kami juga bertekad mahukan satu keputusan yang positif, dan memang, kalau boleh, kami mahukan 3 mata di sini, selepas kami dikecewakan pada aksi pertama di tempat lawan pada April lalu, katanya. Dalam pada itu, Nafuzi juga mengakui skuadnya perlu meningkatkan usaha sepanjang tempoh 90 minit bagi memastikan perancangan dari segenap aspek dapat berjalan dengan lancar, seperti yang dirancang. Walaupun mencapai momentum dengan 5 kemenangan sebelum ini, masih terdapat kelemahan yang perlu kami perbaiki apabila kembali semula ke padang latihan, selain perlu meningkatkan lagi aspek mental dan fizikal kami untuk berdepan JDT, katanya. Kedah kini berada di tangga ketiga dengan mengumpul 43 mata. Kedah tewas 0-6 kepada skuad kendalian Esteban Solari ketika aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim pada 9 April lalu. Mengulas perlawanan semalam, kemenangan besar 11-2 ke atas Kelantan di Stadium Sultan Muhammad ke-4 malam tadi telah meletakkan Selangor sebagai pemegang rekod kemenangan dengan jaringan terbesar dalam sejarah Liga Super. Keputusan luar jangka yang dilakar Gergasi Merah telah menyaksikan mereka memadam rekod 16 tahun pasukan Perak yang merata Melaka 9-0 dalam saingan Liga Utama itu pada tahun 2007. Apa yang menariknya dalam aksi di Kota Baru, Selangor bangkit dan berpesta jaringan selepas dikejutkan dengan 2 jaringan awal Kelantan menerusi Nathaniel Sirengoringo dan Fazrul Amir Zaman pada minit ke-5 dan 14. Di sebalik kegembiraan Selangor meraihkan kemenangan besar di gelanggang lawan, keputusan itu menyaksikan maruah pasukan Kelantan yang pernah mengecapi zaman kegemilangan beberapa tahun lalu, kini tercalar teruk. Apa tidaknya, ia kekalahan ketiga terbesar berturut-turut dialami skuad kendalian Alfredo Vera selepas dibelasah Terengganu 0-8 sebelum tunduk 0-10 kepada JDT dalam aksi Piala Malaysia Sabtu lalu. Bagi 3 perlawanan itu sahaja, The Red Warriors bolos 29 jaringan yang menyaksikan mereka sudah melepaskan 106 gol bagi semua pertandingan musim ini, termasuk 87 kali bolos dalam 21 perlawanan Liga Super. Selain rekod baharu dicipta Selangor dan rekod buruk menimpa Kelantan, beberapa perkara lain turut menarik perhatian dalam aksi yang mencetuskan api kemarahan penyokong Kelantan. Ia termasuk 4 jaringan diledak mesin gol Selangor, Iron Del Wajih, yang membolehkan dia memintas pemain import JDT, Fernando Forestieri, untuk berada di tangga teratas carta penjaring terbanyak Liga Super ketika ini dengan mengumpul 21 gol. Penampilan pertama penyerang lincah Selangor, iaitu Faisal Halim, selepas terpaksa berehat sebulan susulan penggantungan yang dikenakan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, juga menyerikan pertembungan itu. Lebih manis, pemain berusia 25 tahun itu membuktikan sentuhannya tetap berbisa apabila meledak 2 gol pantas pada minit ke-51 dan 54 selepas dimasukkan pada awal babak kedua. Bagaimanapun, malang bagi Ketua Pegawai Eksekutif Kelantan FC, Ahmad Muzakir Hamid, apabila terpaksa menerima kekalahan yang begitu besar dalam aksi pertamanya selepas dilantik memegang jawatan itu berkuat kuasa Selasa lalu. Pengendali Kelantan FC, Alfredo Vera, tidak dapat menyembunyikan punca Kelantan teruk di belasah Selangor yang dikaitkan dengan ketiadaan tonggak import dalam pasukan. Vera berkata,
Pertembungan malam tadi adalah saat sukar The Red Warriors, meskipun sempat merasai nikmat seketika apabila mencetak 2 gol di awal permainan. Katanya, pemain yang terdiri daripada ubi muda hanya mampu beraksi dengan baik pada 20 hingga 30 minit awal sebelum dibelasah pelawat sehingga boros 11 gol. Walaupun Vera menjangkakan skuad kendaliannya akan tewas, tetapi dia terkejut dengan keputusan luar biasa itu. Kita terlalu cepat hilang bola, terburu-buru dan panik. Pemain saya tidak mampu kuasai permainan. Itu luahan ketika ditemui pada sidang media selepas perlawanan di Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru, malam tadi. Bekas pengendali Persita Tangerang itu berkata, kebanyakan pemain mudanya masih kurang pengalaman dengan hanya menempuh 5 perlawanan. Katanya, tidak mudah untuk mereka beraksi dengan minit permainan yang sedikit, apatah lagi melawan pasukan gergasi seperti The Red Giants. Kita lawan dengan pasukan kuat, pemain saya gemetar, itu normal untuk pemain muda. Tapi lebih berat kita tak mempunyai pasukan yang seimbang, nak tukar pemain susah. Kita cuba pemain malah import si ringo-ringo di beberapa posisi, kalau 1-2 pemain cedera sudah sangat berat, katanya. Vera juga mengakui sepanjang pengalaman dalam arena bola sepak, situasi pasukan Kelantan ketika ini dianggap tidak normal, apabila tidak mempunyai pemain yang cukup berkualiti dan import untuk beraksi. Saya bukan cakap sebab bela diri, pemain tak salah, kerana mereka berusaha. Mereka main dengan hati untuk Kelantan, mereka bermain dengan bangga, katanya. Kelantan kekal di kedudukan kedua tercorot Liga, selepas mengumpul hanya 2 kemenangan, 2 seri, dan 17 kekalahan, dengan boros 87 gol, musim ini. Tidak cukup dengan membentuk formasi emoji sedih di tempat duduk penonton, segelintir penyokong Kelantan FC bertindak membakar suar di luar Stadium Sultan Muhammad ke-4, malam tadi. Kekecohan itu susulan kekalahan terbesar Kelantan 2-11 kepada Selangor FC, dalam aksi perlawanan ke-21 Liga Super. Dalam beberapa hantaran video berdurasi 8 hingga 12 saat, telah memaparkan sekumpulan penyokong dengan percikan api, sambil melaungkan kata-kata mahu pemilik Kelantan FC, Norizam Tukiman untuk melepaskan The Red Warriors. Aksi ini dipercayai dilakukan penyokong di tempat letak kereta berhadapan stadium, ketika perlawanan masih lagi berlangsung. Bagaimanapun, situasi itu dapat dikawal, dan hanya berlangsung beberapa minit, sebelum ditenteramkan oleh sepasukan anggota polis. Kekalahan terbesar itu turut meninggalkan kesan ke atas penjaga gol Kelantan, Muhammad Irfan Haikal Effendi, yang kelihatan terlalu sedih, sehingga terpaksa dipapah keluar rakan sepasukan, selepas whistle penamat dibunyikan. Ketua Pegawai Eksekutif TRW Kelantan FC, Ahmad Muzakir Hamid, dalam hantaran di laman sosial Facebook memaklumkan, pihaknya akan bertanggungjawab penuh terhadap kekalahan TRW malam tadi. Kelantan dilihat terus dibaham lawan, selepas gagal mendaftarkan 4 import baharu, dengan hanya beraksi dengan 1 import, Nathaniel Sirengo-Ringo, dalam baki saingan Liga, musim ini. Mengulas aksi di antara JDT dan Kedah untuk malam ini, pertembungan kedua-dua pasukan sebelum ini menyaksikan skuad Harimau Selatan membenam lawannya itu, dengan keputusan 6-0, dalam perlawanan yang diadakan di Stadium Sultan Ibrahim, Johor, pada 9 April lalu. Aksi berkenaan jelas memberi tamparan terhadap pasukan utara tanah air itu, memandangkan segelintir pihak berasakan mereka mampu mencabar kejuaraan Liga Super musim ini. Namun, perkara sebaliknya pula berlaku, apabila keputusan itu membuka mata orang ramai, bahawa JDT sudah jauh meninggalkan pasukan-pasukan tempatan yang lain. Jadi, pertembungan di Stadium Darul Aman pada malam ini, pasti akan mencuri tumpuan penyokong hijau kuning, dengan mereka beranggapan ia akan menjadi misi balas dendam, buat anak-anak buah Nafuzi Zain. Tidak cukup dengan itu, mereka juga pastinya berharap Kedah mampu mengikat pasukan pelawat, memandangkan kemenangan akan mengesahkan kejuaraan Liga Super untuk tahun ke-10 berturut-turut buat JDT. Oleh itu, peminat setia Sang Kenari sudah tentu akan meletakkan tanggapan bahawa beraksi di laman sendiri akan memberi suntikan semangat buat kesemua 11 pemain di atas padang. Di samping itu, terdapat juga penyokong yang berharap agar pertarungan kali ini akan menyajikan situasi-situasi hangat seperti mana sering terjadi dalam beberapa pertembungan sebelum ini.
Meskipun ia hanya akan mencalarkan imej dan reputasi bola sepak tanah air, kejadian sebegitu dianggap hanya akan memberi lebih banyak tarikan, selagi mana ia dapat dikawal, sebelum perkara lebih buruk berlaku. Berdasarkan pemerhatian terhadap lipatan sejarah mengenai pertembungan antara JDT dan Kedah, terdapat 3 momen di atas padang yang semestinya sukar dilupakan penyokong buat kedua-dua pasukan. Kali terakhir JDT bertandang ke Stadium Darul Aman ketika aksi Liga Super 2022, dengan skuad Harimau Selatan ketika itu, jauh meninggalkan tuan rumah dalam carta. Perlawanan berkenaan sememangnya mencuri perhatian, apabila pasukan Selatan Tanah Air itu memiliki kelebihan pada minit ke-12, hasil jaringan Ronald Nahwanja. Namun, kegembiraan mereka tidak bertahan lama apabila penyerang kelahiran Brazil, Bekson da Silva, menjaringkan jaringan yang mengikat kedua-dua pasukan. Kehanatan pertembungan tersebut tidak terhenti di situ, apabila kontroversi tercetus antara tonggak JDT dengan bek tengah skuad Sang Kenari, Rodney Kelvin. Perkara itu berlaku ketika pergelutan antara kedua-dua pemain, yang menyaksikan Rodney berjaya merebut bola, sekaligus menyebabkan Bekson terus mengejar lawannya itu. Berang dengan situasi berkenaan, penyerang terbabit membuat tumbukan ke arah belakang kepada Rodney, sehingga menyebabkan pemain pertahanan itu terbaring kesakitan. Kejadian terbabit menyaksikan pemain kedua-dua pasukan mengerumuni kawasan terbabit, dengan masing-masing berharap supaya pengadil perlawanan, Hamdan Awang, dapat membuat keputusan tepat. Selepas perbincangan diadakan dengan pembantu pengadil, penyerang JDT itu kemudiannya dilayangkan kad merah beberapa minit, sebelum whistle separuh masa pertama ditiupkan. Bagaimanapun, ia tidak memberi kesan kepada gaya permainan skuad Harimau Selatan, yang masih beraksi dengan cukup baik, untuk baki 45 minit permainan. Pada 2021, perlawanan lebih hangat berlangsung di antara kedua-dua pasukan dalam aksi Liga Super, yang diadakan di Stadium Darul Aman, Kedah. Selepas beraksi untuk 45 minit, JDT dan Kedah terikat tanpa jaringan, dengan pemain seperti sudah bersedia untuk mendengar tiupan whistle panjang daripada pengadil perlawanan. Tetapi, perkara sebaliknya pula berlaku, apabila pertahanan sayap skuad Sang Kenari, Rizal Ghazali, melakukan terjahan keras ke atas Gonzalo Cabrera pada masa kecederaan.